Pada hari gaun itu hampir siap dipakai, zip kecil di bahagian belakangnya tiba-tiba tersekat beberapa saat. Bukan rosak. Cuma seperti enggan bergerak. Di dalam bilik yang penuh dengan suara jurusolek, ahli keluarga dan bunyi telefon yang tidak berhenti berdering, Fasha Sanda hanya berdiri diam di depan cermin tanpa berkata apa-apa. Tangannya perlahan menyentuh kain putih di bahunya sebelum dia menarik nafas panjang, seperti seseorang yang sedang cuba memberitahu dirinya sendiri bahawa semuanya akan baik-baik sahaja. Menurut beberapa individu yang berada di situ hari itu, wajahnya bukan wajah seorang wanita yang sedang takut untuk berkahwin semula, tetapi wajah seseorang yang sudah terlalu lama penat menjadi kuat untuk semua orang. Dan mungkin sebab itu, ketika usia mencecah 42 tahun, dia tidak lagi mahu muncul sebagai wanita yang sempurna. Dia cuma mahu menjadi manusia biasa yang akhirnya berani bercakap tentang perkara-perkara yang selama ini dia simpan terlalu dalam. Saya rasa ramai orang melihat perkahwinan seperti satu garisan penamat, seolah-olah apabila seorang wanita berkahwin semula, itu bermaksud dia sudah sembuh daripada semua luka lama. Tapi bagi saya, ada luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Ada malam-malam tertentu yang masih membuat saya terjaga, walaupun rumah sunyi. Ada bunyi pinggan di dapur yang tiba-tiba mengingatkan saya kepada satu perbualan lama yang tidak pernah selesai. Ada juga saat paling biasa, seperti melipat baju anak atau menanggalkan solekan sebelum tidur, yang tiba-tiba membuat dada terasa berat tanpa sebab yang jelas. Orang selalu fikir saya kuat sebab saya ketawa di depan kamera. Padahal menurut beberapa kenalan rapat, saya cuma sudah terlalu biasa menyembunyikan letih. Mungkin sebab itu saya tidak pernah benar-benar bercerita. Bukan kerana mahu merahsiakan sesuatu, tetapi kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu menjelaskan rasa kehilangan yang datang perlahan-lahan. Kadang-kadang ia muncul ketika memandu seorang diri selepas penggambaran lewat malam. Lampu jalan bergerak perlahan di cermin depan. Radio memainkan lagu lama. Dan tiba-tiba saya teringat bagaimana satu ketika dulu saya pernah percaya cinta cukup untuk menyelamatkan semua perkara. Rupanya kehidupan selepas usia 40 bukan lagi tentang mencari seseorang yang sempurna. Ia lebih kepada mencari seseorang yang tidak membuat kita penat menjadi orang lain. Ada satu malam sebelum hari pernikahan itu, saya dikatakan duduk terlalu lama di ruang tamu, walaupun semua orang lain sudah tidur. Televisyen terbuka tanpa suara. Hanya cahaya biru kecil memenuhi rumah. Telefon saya pula dipenuhi mesej ucapan tahniah daripada ramai orang. Tetapi, entah kenapa saya tidak terus membalas. Saya cuma memandang gambar lama di telefon saya agak lama sebelum menutup skrin perlahan-lahan. Kadang-kadang, manusia tidak menangis kerana sedih. Kadang-kadang mereka diam kerana akhirnya sedar berapa banyak perkara yang pernah mereka tahan sendirian. Dan mungkin itulah yang orang tidak pernah tahu tentang saya selama ini. Mereka nampak gaun cantik, gambar keluarga, senyuman di majlis. Tetapi mereka tidak nampak seorang wanita yang pernah duduk sendirian di dalam kereta selepas bekerja sambil cuba mengawal nafas kerana terlalu penat menjadi okey sepanjang masa. Mereka tidak nampak bagaimana saya pernah belajar menerima bahawa cinta tidak selalu datang dengan cara yang lembut. Ada cinta yang hadir bersama kehilangan. Ada cinta yang membuat dan perang berubah menjadi lebih diam. Dan ada juga cinta yang hanya membuat kita sedar bahawa selama ini kita terlalu takut untuk mengaku bahawa kita sebenarnya juga mahu disayangi tanpa perlu berpura-pura kuat setiap hari. Orang selalu fikir hidup seorang artis penuh dengan perhatian, cahaya, dan bunyi tepukan. Dan mungkin ada betulnya. Setiap kali Fasha Sanda melangkah masuk ke set penggambaran, pasti ada seseorang yang akan berkata, dia nampak cantik hari itu.
Rambut sudah siap. Solekan sempurna. Lampu kamera dipasang satu demi satu. Ada hari yang bermula sebelum matahari naik. Dan hanya tamat ketika jalan raya Kuala Lumpur sudah hampir kosong. Kadang-kadang dia sendiri tidak pasti hari apa kerana terlalu lama hidup mengikut jadual orang lain. Pagi untuk penggambaran. Tengah hari untuk sesi promosi. Petang menghadiri acara. Malam pula masih perlu tersenyum di depan kamera telefon orang lain walaupun badan sudah terlalu letih untuk berdiri lama. Menurut beberapa kru yang pernah bekerja bersamanya, dia jarang menunjukkan rasa penat di depan orang. Kalau ada masalah sekalipun, dia tetap akan ketawa kecil sambil meminta semua orang terus bekerja seperti biasa. Mungkin sebab itu ramai melihatnya sebagai wanita yang kuat. Wanita yang tahu bagaimana mengawal hidupnya. Tetapi ada perkara-perkara kecil yang orang tidak nampak. Ada malam tertentu selepas selesai penggambaran. Dia tidak terus masuk ke rumah, walaupun enjin kereta sudah dimatikan. Dia cuma duduk lama di tempat pemandu sambil memandang lampu apartemen dari jauh. Telefon masih menyala dengan mesej kerja yang masuk tanpa henti. Namun tangannya hanya diam di atas stereng, seperti seseorang yang belum bersedia kembali menjadi dirinya sendiri. Kadang-kadang kehidupan seorang wanita bukan meletihkan kerana kerja yang banyak. Tetapi kerana terlalu lama perlu kelihatan baik-baik sahaja. Ada hari dia pulang hampir tengah malam, membuka kasut tumit tinggi perlahan-lahan di depan pintu supaya tidak mengejutkan sesiapa. Dapur sunyi. Televisyen sudah tertutup. Hanya bunyi penghawa dingin dari bilik sebelah kedengaran perlahan. Dia berjalan ke meja solek tanpa menyalakan lampu besar, lalu mula menanggalkan lapisan make-up sedikit demi sedikit di depan cermin kecil. Dan menurut seorang kenalan rapat, itulah waktu paling sunyi dalam hidupnya. Kerana selepas semua bulu mata palsu dibuka, selepas gincu dipadam, selepas rambut dilepaskan perlahan-lahan, tiada lagi watak yang perlu dimainkan. Ada juga malam di mana dia dikatakan tertidur di sofa masih dengan pakaian penggambaran kerana terlalu penat untuk menukar baju. Telefon di atas meja terus bergetar beberapa kali, tetapi dia tidak bergerak. Kadang-kadang, manusia bukan tidak mahu bercakap dengan sesiapa. Mereka cuma terlalu letih untuk menjelaskan apa yang sedang mereka rasa. Dan yang paling pelik, semakin ramai orang memanggilnya wanita kuat, semakin dia belajar menyembunyikan bahagian dirinya yang paling rapuh. Dia tahu bagaimana mahu tersenyum ketika kamera mula merakam. Dia tahu bagaimana mahu ketawa ketika ditanya tentang kehidupan, tetapi tidak ramai tahu tentang saat-saat kecil. Selepas semuanya selesai, ketika dia berdiri sendirian di pantry studio, sambil meminum kopi yang sudah sejuk, atau ketika dia memandang refleksi dirinya di tingkap kereta pada lampu isyarat merah terlalu lama, seperti sedang cuba mengenali semula wanita di hadapannya. Mungkin sebab itu, apabila orang bercakap tentang perkahwinan pada usia 42 tahun, mereka hanya nampak gambar cantik dan majlis yang tersusun rapi. Sedangkan jauh sebelum semua itu berlaku, ada seorang wanita yang sudah terlalu lama hidup dalam bunyi bising dunia, sampai dia sendiri hampir terlupa bagaimana rasanya didengar secara perlahan. Dan mungkin disitulah semuanya mula berubah perlahan-lahan. Bukan di atas pelamin, bukan ketika gambar perkahwinan mula tersebar, tetapi jauh lebih awal daripada itu. Pada saat-saat kecil yang hampir tidak diperhatikan sesiapa. Menurut beberapa sumber yang pernah berada dekat dengan Fasha Sandha, perkara yang paling meletihkan dirinya selama bertahun-tahun bukanlah jadual kerja yang padat atau perhatian orang ramai. Sebaliknya, ia adalah perasaan perlu sentiasa kelihatan tenang. Walaupun hati sendiri belum tentu sempat berehat, ada orang yang pernah bercerita bahawa dia sebenarnya seorang yang sangat lama berfikir sebelum membuat keputusan besar.
Lebih-lebih lagi apabila keputusan itu melibatkan keluarga, anak-anak, dan kehidupan yang bakal berubah sekali lagi. Sebab itu, ketika ramai orang mula bercakap tentang dirinya berkahwin semula pada usia 42 tahun, dia dikatakan tidak terus memberi jawapan seperti yang orang harapkan. Dia masih bekerja seperti biasa, masih hadir ke set penggambaran, masih ketawa ketika sesi temu bual. Tetapi menurut beberapa pemerhati rapat, ada sesuatu pada caranya memandang kosong selepas kamera ditutup yang terasa berbeza. Mungkin kerana tidak ramai benar-benar faham bagaimana rasanya menjadi seorang wanita yang pernah melalui terlalu banyak perhatian daripada orang luar. Setiap keputusan diperhatikan, setiap gambar dianalisis, setiap perubahan kecil pada wajah pun boleh menjadi tajuk perbualan di media sosial selama berhari-hari. Dan menurut beberapa perkongsian yang pernah muncul sebelum ini, dia dikatakan pernah takut untuk melangkah masuk ke dalam perkahwinan sekali lagi, bukan kerana tidak percaya pada cinta, tetapi kerana terlalu faham apa yang boleh berlaku selepas semuanya berubah. Ada malam tertentu, menurut seseorang yang pernah bekerja dengannya, dia akan tiba-tiba menjadi terlalu diam, walaupun suasana di sekeliling bising. Dia hanya memegang telefon sambil membaca sesuatu lama-lama tanpa bercakap. Tidak menangis, tidak marah, cuma diam. Dan kadang-kadang diam seorang wanita jauh lebih berat daripada air mata yang orang boleh nampak. Ramai orang mungkin fikir, wanita yang sudah melalui banyak pengalaman akan menjadi lebih berani tentang cinta. Tetapi beberapa individu yang mengenalinya percaya perkara sebenar yang berlaku adalah sebaliknya. Semakin seseorang memahami kehilangan, semakin dia takut untuk kehilangan sekali lagi. Sebab itu ada yang percaya dia pernah memikirkan terlalu banyak perkara sebelum menerima kehidupan baru. Bukan sekadar tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana anak-anak akan menyesuaikan diri. Bagaimana orang akan bercakap, bagaimana tajuk berita akan muncul, dan bagaimana setiap langkah kecil selepas itu mungkin terus diperhatikan. Menurut satu perkongsian lama yang pernah dipetik semula oleh peminat, dia pernah memberi bayangan bahawa apa yang paling sukar bukanlah memulakan hidup baru, tetapi menerima bahawa orang luar akan sentiasa mempunyai pendapat tentang hidupnya. Ada yang mungkin menganggap dia terlalu cepat bahagia. Ada yang mungkin melihatnya sebagai terlalu berani untuk mencuba lagi. Dan mungkin sebab itu, dia memilih untuk tidak bercakap terlalu banyak pada awalnya. Kerana ada perkara yang lebih mudah dipendam daripada diterangkan kepada dunia yang sudah bersedia menilai sebelum mendengar keseluruhan cerita. Kadang-kadang selepas selesai penggambaran, dia dikatakan akan membuka tingkap kereta sedikit, walaupun penghawa dingin masih terpasang. Seolah-olah dia perlukan udara luar untuk bernafas lebih tenang sebelum pulang ke rumah. Lampu bandar bergerak perlahan di luar tingkap, telefon terus berbunyi dengan notifikasi baru, tetapi dia hanya memandang ke depan tanpa segera memandu. Dan mungkin pada saat-saat seperti itulah, seorang wanita yang selalu dilihat kuat, akhirnya mengaku kepada dirinya sendiri bahawa dia juga takut. Takut mengulangi kesilapan, takut mengecewakan orang yang dia sayang, dan lebih daripada semuanya, takut jika kebahagiaan yang datang kali ini sekali lagi tidak kekal selama yang diharapkan. Ada malam-malam tertentu yang tidak pernah masuk ke dalam gambar Instagram. Tidak ada kamera, tidak ada muzik latar, hanya bunyi kecil yang terlalu biasa sampai orang lain mungkin tidak akan ingat pun selepas beberapa minit. Menurut beberapa individu yang pernah berada dekat dengan Fasha Sandha, dia sebenarnya lebih banyak diam pada waktu malam berbanding yang orang sangka. Selepas semua kerja selesai, selepas lampu set dipadam, selepas semua orang pulang, rumah kembali menjadi tempat paling sunyi untuk dirinya berdepan dengan fikiran sendiri. Kadang-kadang, hanya bunyi mesin pengering rambut di bilik persalinan sudah cukup membuat dia termenung terlalu lama. Ada ketika dia duduk di depan cermin
sambil memegang kapas makeup remover tanpa terus mengelap wajahnya. Lampu putih di sekeliling cermin masih menyala terang, tetapi matanya kelihatan jauh, seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar habis. Menurut seseorang yang pernah terlihat keadaan itu, dia pernah tersenyum kecil sendiri sebelum berkata perlahan bahwa manusia kadang-kadang terlalu pandai berpura-pura nampak kuat. Di rumah pula, ada malam yang lebih sunyi daripada biasa. Gaun tergantung di sudut bilik masih belum disimpan sepenuhnya. Telefon di atas meja makan menyala beberapa kali dengan mesej yang belum dibalas. Sepasang kasut diletakkan sengit berhampiran pintu masuk seperti pemiliknya terlalu letih untuk membetulkannya. Dan di ruang tamu, televisyen dibiarkan terbuka tanpa suara sementara seorang anak kecil tertidur di sofa dengan selimut separuh jatuh ke lantai. Perkara-perkara kecil seperti itu mungkin tidak penting bagi orang luar. Tetapi, menurut beberapa perkongsian yang pernah muncul, itulah saat yang paling membuat dia rasa kehidupan sebenar jauh berbeza daripada apa yang orang lihat di depan kamera. Ada juga malam di mana dia dikatakan duduk sendirian di dapur hanya dengan segelas air kosong di tangan. Tidak bermain telefon, tidak bercakap dengan sesiapa, hanya memandang lampu peti ais yang terbuka beberapa saat sebelum menutupnya kembali perlahan-lahan. Dan dalam suasana terlalu biasa seperti itulah, dia dipercayai pernah mengaku kepada seseorang bahwa ada masa-masa tertentu dia benar-benar fikir dirinya sudah tidak cukup berani untuk memulakan hidup baru sekali lagi. Bukan kerana dia tidak mahu bahagia, tetapi kerana semakin dewasa seseorang wanita, semakin dia faham bahawa memulakan semula bukan perkara romantik seperti dalam filem. Kadang-kadang ia datang bersama ketakutan yang sangat sunyi. Takut jika anak-anak terluka. Takut jika dirinya sendiri sekali lagi gagal menyesuaikan hati dengan kehidupan baru. Dan paling sukar, takut jika orang melihat senyumannya lalu terus menganggap semuanya baik-baik sahaja. Menurut beberapa kenalan rapat, ada hari di mana dia kelihatan sangat tenang di luar, tetapi sebenarnya terlalu penat di dalam. Dia masih bekerja, masih hadir ke acara, masih melayan orang dengan sopan seperti biasa. Tetapi apabila pulang ke rumah, dia hanya mahu duduk diam beberapa minit di dalam kereta sebelum membuka pintu. Kadang-kadang enjin sudah dimatikan lama, namun dia belum keluar. Hanya bunyi penghawa dingin yang semakin perlahan memenuhi ruang sempit itu, sementara lampu telefon terus menyala dengan mesej yang belum dibaca. Dan mungkin sebab itulah cerita tentang dirinya terasa lebih dekat kepada ramai orang sekarang, kerana di sebalik semua gaun cantik, solekan sempurna, dan gambar keluarga yang tersusun rapi, ada seorang wanita yang sebenarnya pernah duduk sendirian pada lewat malam sambil tertanya-tanya sama ada dirinya masih mempunyai keberanian yang cukup untuk percaya kepada bahagia sekali lagi. Dan mungkin sebab itu, apabila perkahwinan akhirnya muncul semula dalam hidup Fasha Sandha pada usia 42 tahun, ia tidak datang seperti kisah cinta yang orang selalu bayangkan. Tidak ada gambaran tentang putra sempurna. Tidak ada impian besar tentang kehidupan yang akhirnya lengkap. Menurut beberapa perkongsian yang pernah muncul sebelum ini, dia sendiri dikatakan sudah lama berhenti melihat perkahwinan sebagai sesuatu yang indah, seperti dalam drama televisyen. Semakin seseorang melalui banyak perkara dalam hidup, semakin dia faham bahawa cinta bukan sentiasa tentang bunga, majlis atau janji manis yang diucapkan di depan ramai orang. Ada yang percaya, pada usia itu, dia tidak lagi mencari seseorang untuk membuat hidupnya kelihatan sempurna. Dia cuma mahu pulang ke satu tempat di mana dia tidak perlu menjelaskan kenapa dia penat. Satu tempat di mana dia boleh duduk diam tanpa perlu tersenyum hanya kerana orang lain sedang memandang.
Dan mungkin itulah perkara yang selama ini tidak pernah benar-benar disebut oleh ramai orang apabila bercakap tentang dirinya. Menurut beberapa individu terdekat, ada perubahan kecil pada dirinya selepas itu. Bukan perubahan besar yang dramatik, hanya perkara-perkara biasa yang hampir tidak disedari sesiapa. Dia dikatakan semakin suka berada di rumah selepas bekerja. Kadang-kadang memilih makan malam sederhana daripada menghadiri majlis besar. Ada malam di mana dia hanya duduk di ruang tamu dengan lampu malap sambil mendengar suara anak-anak bercakap dari bilik sebelah. Dan entah kenapa, ketenangan kecil seperti itu lebih bermakna daripada semua perhatian yang pernah dia dapat di luar sana. Dia juga dipercayai pernah berkata secara perlahan kepada seseorang bahawa semakin meningkat usia, semakin manusia tidak lagi mengejar cinta yang bising. Mereka cuma mahu rasa selamat untuk menjadi diri sendiri. Tidak perlu sentiasa kelihatan cantik. Tidak perlu sentiasa kuat. Tidak perlu sentiasa tahu jawapan bagi semua perkara. Sebab itu, ketika orang lain bercakap tentang gaun pengantin atau majlis perkahwinan, menurut beberapa sumber, perkara yang sebenarnya bermain di fikirannya jauh lebih sederhana. Dia tidak lagi terlalu memikirkan bagaimana gambar akan kelihatan di media sosial. Tidak terlalu peduli sama ada orang menganggap dirinya bahagia atau tidak. Yang dia mahu hanyalah satu kehidupan yang tidak terlalu meletihkan jiwanya setiap hari. Dan mungkin itulah perbezaan paling besar antara cinta pada usia muda dan cinta selepas seseorang terlalu lama terluka. Pada usia muda, ramai orang jatuh cinta kerana harapan. Tetapi pada usia seperti itu, ramai hanya mahu berehat daripada terlalu banyak kehilangan. Perkahwinan bukan lagi penamat cerita indah seperti dalam filem romantik. Ia lebih menyerupai tempat berteduh sementara bagi seseorang yang sudah terlalu lama berjalan sendirian dalam bunyi bising dunia. Menurut beberapa cerita yang pernah dikongsi semula oleh orang sekeliling, ada malam selepas semua orang tidur, dia masih duduk di meja makan sambil melipat pakaian kecil satu demi satu tanpa bercakap. Telefon berada tidak jauh darinya. Tetapi untuk pertama kali selepas sekian lama, dia tidak tergesa-gesa membuka notifikasi yang masuk. Rumah sunyi. Jam di dinding bergerak perlahan. Dan di tengah suasana yang sangat biasa itu, dia akhirnya tidak lagi cuba menjadi wanita sempurna, seperti yang orang harapkan. Kerana pada usia 42 tahun, mungkin perkara paling meletihkan bukanlah gagal dalam cinta, tetapi berpura-pura bahawa semua luka lama sudah tidak meninggalkan kesan apa-apa. Ramai orang pernah melihat Fasha Sandha sebagai wanita yang sentiasa kuat, sentiasa cantik, sentiasa tahu bagaimana mahu berdiri di depan kamera, walaupun hidup sedang tidak tenang. Di media sosial, gambar keluarga kelihatan tersusun. Senyuman masih ada. Video pendek masih dipenuhi muzik ceria. Dan mungkin sebab itu, ramai tidak pernah benar-benar bertanya sama ada dia penat menjadi orang yang sentiasa nampak bahagia. Menurut beberapa pemerhati lama industri hiburan, perkara paling sunyi dalam hidup seorang artis bukan ketika tiada kerja, tetapi ketika semua orang masih melihat mereka, namun tidak lagi benar-benar mengenali siapa mereka selepas kamera ditutup. Ada hari-hari di mana dia dipercayai bangun terlalu awal hanya untuk memastikan semua urusan anak-anak selesai sebelum masuk ke set penggambaran. Kemudian bekerja berjam-jam di bawah lampu yang panas, pulang lewat malam, membaca skrip lagi di rumah. Dan keesokan pagi, mengulangi semuanya semula seperti tiada apa berlaku. Perlahan-lahan, keletihan itu bukan lagi datang dari tubuh, tetapi dari hati yang terlalu lama tidak berehat. Menurut beberapa perkongsian yang pernah muncul di media sosial, ada peminat yang mula menyedari sesuatu tentang dirinya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Bukan pada kata-kata, tetapi pada cara dia diam selepas ketawa. Pada mata yang kelihatan letih, walaupun solekan sempurna.
pada caption ringkas yang kadang-kadang terasa seperti ditulis seseorang yang terlalu lama menyimpan banyak perkara sendirian. Kadang-kadang orang yang paling banyak tersenyum sebenarnya paling penat. Itu antara komen yang pernah muncul di bawah salah satu videonya. Ringkas, tetapi ramai dipercayai memahami maksud di sebaliknya. Dan mungkin benar. Semakin meningkat usia, semakin banyak ketakutan kecil mula muncul tanpa suara. Takut tidak lagi secantik dulu. Takut wajah mula berubah di bawah cahaya kamera definisi tinggi. Takut suatu hari nanti orang tidak lagi mencari namanya seperti dahulu. Industri hiburan bergerak terlalu cepat. Wajah baru muncul setiap minggu. Nama baru menjadi perhatian setiap hari. Dan menurut beberapa individu yang pernah bekerja dengannya, ada masa tertentu dia sendiri dikatakan pernah mempersoalkan sama ada dirinya masih relevan atau tidak. Tetapi perkara yang lebih berat daripada semua itu mungkin adalah rasa sunyi yang datang selepas semua orang tidur. Ada malam di mana dia duduk sendirian, melihat pakaian penggambaran yang masih belum dilipat. Bunyi mesin basuh bergerak perlahan dari ruang belakang rumah. Telepon penuh notifikasi, namun dia tidak segera membalas. Menurut seseorang yang pernah mendengar luahannya, dia pernah berkata bahwa menjadi ibu kadang-kadang membuat seseorang wanita lupa bagaimana mahu menjaga dirinya sendiri. Semua tenaga diberi kepada anak-anak, kepada kerja, kepada orang lain. Sampai satu hari, dia sendiri tidak pasti bila kali terakhir dia benar-benar berehat tanpa rasa bersalah. Dan disitulah perkahwinan pada usia 42 tahun mula kelihatan berbeza. Bukan tentang gaun, bukan tentang cincin, bukan tentang gambar cantik, tetapi tentang seorang wanita yang sudah terlalu lama hidup untuk orang lain, lalu akhirnya mahu tahu bagaimana rasanya hidup tanpa perlu takut ditinggalkan oleh masa. Menurut beberapa cerita yang pernah dikongsi peminat lama, ada sesuatu pada dirinya sekarang yang terasa lebih jujur. Dia masih tersenyum, masih bekerja, masih menjadi artis yang dikenali ramai, tetapi senyumannya tidak lagi cuba menyembunyikan bahwa dia juga manusia biasa. Manusia yang boleh penat, boleh takut, boleh menangis diam-diam ketika semua orang fikir hidupnya sempurna. Dan mungkin sebab itu cerita ini terasa dekat dengan ramai wanita lain di luar sana. Kerana tidak semua kesunyian datang daripada kehilangan seseorang. Kadang-kadang, kesunyian datang ketika seseorang terlalu lama cuba menjadi kuat, sampai tidak tahu lagi bagaimana mahu meminta dipeluk tanpa rasa malu. Selepas semua lampu kamera dipadam malam itu, suasana berubah terlalu cepat. Bunyi muzik yang tadi memenuhi dewan perlahan-lahan hilang satu demi satu. Orang mula pulang. Ada yang masih berbual kecil di luar pintu. Ada pekerja acara mula mengangkat kotak bunga ke belakang lori. Dan di dalam sebuah bilik persalinan yang semakin sunyi, Fasha Sandha hanya duduk diam beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Kerusi plastik di sudut bilik masih sengit, seperti seseorang baru bangun tergesa-gesa. Segelas air mineral di atas meja belum habis diminum. Lipstik terbuka di sebelah cermin. Ada helaian tisu yang sudah renyuk berhampiran beg tangan kecil berwarna gelap. Dari luar bilik, kedengaran bunyi pekerja membuka backdrop perlahan-lahan. Bunyi besi bergeser sesekali memenuhi ruang kosong itu sebelum senyap kembali. Menurut seseorang yang dikatakan berada berhampiran ketika itu, dia tidak menangis, tidak juga bercakap panjang tentang hidupnya seperti yang mungkin orang jangkakan. Dia cuma membuka subang perlahan-lahan sambil melihat pantulan dirinya di cermin, yang kini tidak lagi diterangi lampu terang seperti tadi. Dan untuk pertama kali selepas sekian lama, wajah itu tidak cuba kelihatan sempurna. Tiada sesi penjelasan, tiada ayat dramatik, tiada cubaan mempertahankan keputusan hidupnya. Hanya seorang wanita berusia 42 tahun
yang kelihatan terlalu letih untuk terus menjadi apa yang orang mahu dia jadi selama ini. Di luar bangunan, bandar masih bergerak seperti biasa. Jalan raya Kuala Lumpur masih dipenuhi lampu putih dan merah yang bersilih ganti. Kedai serbaneka di hujung jalan masih dibuka. Seorang pekerja pembersihan sedang menyapu lantai kaki. 5 perlahan-lahan. 2 anak muda berhenti membeli kopi sebelum menaiki motosikal semula. Dan entah kenapa, kehidupan di luar sana terasa terlalu normal berbanding semua perkara yang sedang bermain dalam hati seseorang di dalam bilik kecil itu. Menurut beberapa pemerhati, mungkin inilah perubahan sebenar yang berlaku pada dirinya sekarang, bukan perubahan status, bukan perubahan hubungan, tetapi perubahan cara dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak lagi kelihatan terlalu sibuk, mahu membuktikan bahawa dia kuat. Tidak lagi terlalu tergesa-gesa, mahu kelihatan bahagia di depan semua orang. Ada ketenangan yang aneh pada caranya diam sekarang. Seolah-olah dia akhirnya faham bahawa tidak semua perkara perlu diterangkan untuk diterima. Di meja solek, telefon bimbitnya masih menyala sekali-sekala dengan notifikasi baru. Ada ucapan tahniah. Ada gambar yang mula dimuat naik semula oleh peminat. Ada komen panjang daripada orang yang menganggap mereka memahami hidupnya. Tetapi malam itu, dia tidak terus membuka semuanya. Dia hanya memandang skrin yang bercahaya beberapa saat sebelum meletakkan telefon itu semula perlahan-lahan. Bilik semakin kosong. Pekerja terakhir mula menutup pintu dewan dari luar. Bunyi penyapu masih kedengaran sangat perlahan di koridor. Dan di tengah kota yang masih terang dengan lampu malam, seorang wanita yang selama ini selalu cuba menjadi versi terbaik untuk semua orang, akhirnya kelihatan seperti seseorang yang sudah berhenti melawan dirinya sendiri. Sebuah kedai kecil membaiki jam tangan lama. Perhampiran kawasan Ampang dikatakan bakal menutup operasinya. Tidak lama lagi. Lelaki tua di dalam kedai itu masih duduk membongkok di bawah cahaya lampu kekuningan, sambil membaiki tali jam yang sudah pudar. Warnanya satu demi satu. Bunyi jarum jam bergerak perlahan memenuhi ruang sempit yang dipenuhi kotak kayu lama dan bau besi halus. Di luar kota Kuala Lumpur, kenderaan masih bergerak tanpa berhenti di persimpangan jalan. Lampu isyarat bertukar, warna berkali-kali. Beberapa pekerja pejabat berjalan laju sambil memegang telefon di tangan. Seorang penghantar makanan berhenti sebentar di tepi jalan sebelum memecut pergi semula. Dan tidak jauh dari situ, 2 orang wanita muda sedang ketawa sambil memilih kain di sebuah butik kecil yang masih belum tutup walaupun malam semakin larut. Di tingkat atas bangunan lama berhampiran kedai itu, kipas siling di sebuah studio jahitan bergerak perlahan. Beberapa helai kain putih tergantung diam di tepi dinding. Seorang tukang jahit wanita, separuh usia masih tekun, melipat veil pengantin yang belum siap sepenuhnya. Radio kecil di penjuru meja memainkan lagu lama dengan suara yang hampir tenggelam dalam bunyi mesin jahit. Dan sesekali, kain lembut yang tergantung berhampiran pintu bergerak sedikit apabila angin penghawa dingin keluar dari celah ruang sempit studio itu. Menurut beberapa orang yang pernah melalui jalan itu setiap malam, bandar tidak pernah benar-benar berhenti untuk sesiapa. Akan sentiasa ada orang yang sedang jatuh cinta. Akan sentiasa ada orang yang sedang penat berpura-pura kuat. Akan sentiasa ada seseorang yang tersenyum di depan ramai orang, walaupun hati mereka terlalu letih untuk menjelaskan apa-apa lagi. Dan mungkin sebab itu cerita tentang Fasha Sandha terasa lebih sunyi daripada yang orang sangka. Kerana pada akhirnya, ia bukan hanya tentang perkahwinan pada usia 42 tahun. Bukan juga tentang gaun putih atau gambar yang dimuat naik ke media sosial. Tetapi tentang seorang wanita yang akhirnya berhenti cuba menjadi versi dirinya yang paling mudah diterima orang lain. Di luar sana, lampu bandar masih menyala seperti biasa.
Kedai makan 24 jam masih penuh dengan suara pelanggan. Beberapa teksi masih berhenti dan bergerak silih berganti di bawah papan iklan besar yang bercahaya terang. Dan di suatu sudut kota yang terus bergerak tanpa menunggu sesiapa, ada manusia-manusia yang mungkin hanya mula memahami diri sendiri selepas terlalu lama hidup untuk memenuhi harapan orang lain.